Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memperkenankan kita untuk berada di majlis tazkirah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah malam ini kita berada di malam yang ke-15, bermakna besok kita akan berpuasa pada hari yang ke-15. Alhamdulillah kita telah diberikan taufik dan hidayah dan inayah terus bersama menunaikan amalan-amalan yang khusus di bulan Ramadan, yakni melakukan solat sunat tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan, dan kita lakukan dengan istiqamah. Mudah-mudahan keikhlasan kita itu akan diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan untuk mengakhirkan lagi sama ada 15 malam atau 14 malam. Sehari dua ni dah diviralkan hari raya jatuh pada hari Jumaat, kan? Depa puasa pun tak habis lagi cerita raya lah. Jadi begitulah umat kita ni, raya sampai Jakim terpaksa menafikan itu adalah tidak betul. Jadi tunggu sajalah pengisytiharan penyimpan besar mohor Raja-Raja Melayu pada hari yang berkenaan untuk mengisytiharkan sama ada raya itu pada hari berkenaan atau hari berikutnya, setelah mereka melihat anak bulan berdasarkan ru'yah dan hisab. Jadi mudah-mudahan kita, yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kita seronok dengan Ramadan. Apakah kita tidak seronok dengan Ramadan? Rugilah kita kalau kita tidak seronok dengan Ramadan. Kerana itulah doa yang kita baca semasa bulan Rajab dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita pun dah dapat, dah sampai malam ke-15. Sekarang kita nak berdoa pula wa ballighna Lailatul Qadar. Lagi 2-3 malam, 4-5 malam lagi kita nak tunggu pula Lailatul Qadar. Sama ada Lailatul Qadar pun dah lepas tidak, wallahu a'lam. Yang penting sekiranya kita telah pun bersedia istiqamah dengan solat berjemaah di masjid atau di surau atau di mana-mana tempat kita berjemaah, itu sudah cukup menggambarkan kita berusaha untuk melakukan amal yang paling baik. Kerana berjemaah di bulan Ramadan, ya, satu pahala, satu kewajipan digandakan dengan 70. Kalau kali dengan 27, boleh kira lah sekejap dengan komputer telefon tu, kali dah dengan 30 hari, kali 5 pula. Jadi banyaklah dapat. Tapi bukan kita nak bermodalkan banyak dapat tu. Yang pentingnya ialah kita menjadikan senarai semak yang saya sebut bulan lepas, mungkin lupa lah, senarai semak Ramadan ni nak buat apa. Jadi salah satunya jangan tinggal solat berjemaah, sama ada di masjid atau di surau atau di musalla. Paling lekeh kita sembahyang berjemaah di rumah kita dengan isteri, suami atau anak-anak kita, keluarga kita, ya. Itulah salah satu senarai semak yang kita nak lakukan di bulan Ramadan. Jadi dan sekalian, kita ada lagi 15 hari. Sebab itu ada satu hadis, ya, yang maksud dia, kalaulah umatku tahu bahawa kebaikan bulan Ramadan itu sebegitu yang ditentukan dengan pahalanya, dengan kebaikannya, dengan ganjarannya, sudah tentu kita akan mengharapkan Ramadan itu 1 tahun.
dari riwayat At-Tabarani. Tapi tidak mungkin. Kenapa kita berkata demikian? Kenapa diharapkan demikian? Kerana di bulan Ramadan kita dilatih, diminta untuk melakukan gencatan nafsu. Di waktu siang kita kena puasa, tak makan, tak minum. Tetapi sebenarnya kita diminta lagi untuk berpuasa dengan anggota-anggota yang lain. Mata kita, telinga kita, mulut kita, jari-jari kita. Ni sekarang ni media sosial. Jari-jari kita yang menekan keyboard tu, huruf ABC, angka 1, 2, 3, yang kita tekan dan kita post. Kita viralkan orang punya maklumat pun. Kalau maklumat tu baik, kita akan mendapat pahala sebagai amal jariah yang baiklah. Tapi kalau maklumat itu tidak baik, kita akan menjadikannya maksiat jariah. Tu dia punya tu sama aja formulanya. Yang baik pun berganda-ganda, yang jahat pun bertali arus juga kalau orang sudah mengikuti kejahatan-kejahatan itu. Sebab itu bukanlah puasa namanya dalam satu maksud hadis yang lain, ya. Hanya sekadar tidak makan dan tidak minum, atau tetapi puasa yang sebenarnya ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia dan bercakap kotor. Sekiranya ada orang memaki hamun kita atau memperbodohkan kita, perli kita ke apa semua, kita cakap, kita bagi tahu, ya, kepada mereka, ana shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Latihan menahan diri, menahan nafsu, bermujahadah untuk tidak melakukan perkara-perkara sia-sia ini kita mampu buat di bulan Ramadan, kerana kita punya musuh ketat telah pun dikurung, syaitan, iblis. Tetapi yang nak jadi masalahnya kita, nafsu kita yang sentiasa bertarung untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan. Nafsu kita itu contohnya kalau pergi pasar Ramadan lah, pergi pasar Ramadan, kita punya nafsu tu nak buat balik sebanyak yang boleh. Sebenarnya kita makan sikit je, timbul pembaziran. Jadi dua isu telah berlaku. Jadi sebab itu diminta kita melatih diri, menahan diri supaya berpada-pada, ya. Sebab Rasulullah SAW dia berbuka puasa dengan kurma, dengan air, ya. Kemudian kalau nak makan pun lepas solat maghrib sambung sikit, ya. Tapi kita punya formula lain, ya. Kita makan sebanyak-banyaknya, nanti nak sembahyang jadi tak semangat, tak cukup kerana terlalu kenyang. Itu adalah kerugian kita sendiri. Sebab itu mudah-mudahan ada sekalian, nafsu yang ada pada kita itulah yang lebih kritikal, lebih bermasalah untuk kita jaga dan kita lawan, kita atasi. Kita tak boleh berkompromi dengan dia, sebab nafsu ini tidak boleh dibunuh. Mana ada nafsu yang mati? Kalau kita pergi perang syahid, kita boleh bunuh orang. Ada orang meninggal, dibunuh, ya, syahid. Seperti mana dalam perang yang kita menang besar, perang Badar, ya, kita menang besar, 70 musuh dibunuh, 70 ditawan. Tetapi dalam perang Uhud kita diajar oleh Rasulullah SAW supaya mentaati perintah Rasul, jaga bukit. Tetapi nafsu kata tu ghanimah bawah bukit tu lebih banyak pulun. Jadi tentera yang jaga bukit pun pilihkan harta di bawah tu nak ambil. Sebab zaman tu bila perang, harta rampasan menjadi hak milik kepada tentera-tentera yang pergi berperang, ya. Maka dengan ketamakan dan nafsu yang inginkan ghanimah dan harta-harta yang nampak itu, maka tentera Quraisy, tentera kafir patah balik, attack, 70 syuhada, syahid. Itu yang kita pergi umrah, pergi tengok kubur syuhada. Itu adalah kelemahan nafsu kita, tuan-tuan, ya, kelemahan nafsu yang sentiasa mendorong tuan diri dia untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah, perintah Rasul ketika itu dalam perang Uhud. Kalau kita nak tengok, tuan-tuan boleh rujuk ayat kes ini dalam surah Ali Imran,
ayat 165. Balik buka, atau sekarang boleh buka dengan Android telefon. Di sana kita melihat bagaimana tentera-tentera Islam yang kalah itu bertanya, qultum anna an haza, ni apa nak jadi ni, pasal apa berlaku ni, sebelum ni kita menang, hari ni kita kalah. Maka Allah memberitahu, tengoklah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, kemalangan ini, kekalahan ini, kesusahan ini adalah dari kesalahan kamu sendiri, kerana kita gagal mengawal nafsu, melihat harta rampasan perang yang banyak di bawah bukit. Kita meninggalkan amanah Rasul, kerana Rasul suruh jaga bukit itu selagi tak habis perang. Ini peristiwa-peristiwa yang tuan-tuan boleh buka Quran, ambil ibrah, bertadabur dengan isi kandungan Al-Quran, melihat yang kita baca bulan puasa. Kalau ikut formula senang, ini juzuk yang ke-15 lah. Tadi imam pun baca juzuk 15. Saya tunggu pokok satu juzuk pun okey juga, rupanya tak. Dia baca 2 surah, tapi untuk tujuan kita, sesuai lah dengan masyarakat Melayu. Tapi 1 juzuk pun tak lama, 1 jam kan. Boleh try lah nanti, buat 8 rakaat, buat 1 juzuk. Jadi kalau ikut formula, malam ni dah 15 juzuk kita baca Quran. Tapi takkanlah tiap-tiap tahun 1 juzuk je 1 malam. Jadi mungkin tahun ni kita tingkatkan. Sebab itu saya sebut sebulan lepas, checklist baca Quran, kalau boleh 2 juzuk lah. Jadi malam ni dah 30. Jadi ada lagi 30 juzuk nak baca untuk 15 malam berikutnya. Tapi kalau dah terlepas tu, kita dah 15 ialah apa nak buat. Masa berlalu takkan patah balik. Yang lepas jangan dikenang lagi. Yang tinggal ni kita pulun bil. Jadi kalau boleh esok lusa kita baca 2 juzuk 1 hari. Sesungguhnya tuan-tuan, masa ini sangat pantas. Sebulan yang lalu saya cakap, hari ini kita jumpa balik, jadi sebulan yang lalu tu, kalau ikut hadis, dia ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan tidak akan berlaku kiamat sehingga masa terlalu pantas. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari. 1 hari macam kita pergi bakar ranting kering yang kering menyala terus. Begitulah lebih kurang al-qamakal maksud hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau tuan-tuan flashback balik, perempuan, kita flashback balik masa yang berlalu yang lama-lama tu, yang hari ni umur kita 60 tahun ke, 70 tahun ke, 40 tahun ke, kita boleh flashback balik, pandang ke belakang, kita rasa macam semalam kita boleh nampak bayang-bayang kita masa sekolah darjah 1, tingkatan 1. Balik tengok kawan-kawan kita, tengok dalam WhatsApp group, buat WhatsApp group sekolah darjah 1 ada 30 orang. Lah ni kita bilang 10 budak hitam. Jadi seorang lepas seorang dapat maklumat, sahabat kita nama Pulan bin Pulan telah pun dijemput oleh Allah SWT pada semalam, tinggal 9. Yang 9 orang pun lagi tak tahu kan, besok tunggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tinggal 8 dalam grup WhatsApp darjah 1 masa kita 60 tahun yang lalu. Jadi ada sekalian, masa telah berpentas, kita pun tinggal sedikit saja lagi baki umur, tak tahu berapa lama kita akan jumpa dengan Allah SWT. Jadi saya katakan tadi, kita mesti istiqamah, kita mesti mujahadah kuat untuk bersama dengan Islam, beramal. Dan bulan Ramadan kita melalui proses-proses latihan. Kita jangan jadi hamba Ramadan, tuan-tuan. Almarhum Yusuf Al-Qaradawi tulis sebuah buku, jangan jadi hamba Ramadan. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan kita di bulan Ramadan itu sebagai suatu tes, suatu ujian. Kita lulus. Bila kita lulus, kita amalkan selepas Ramadan. Memanglah tak boleh puasa 30 hari lepas Ramadan, tetapi dia ada puasa-puasa sunat lepas Ramadan tu. Pertamanya 6 hari dalam bulan Syawal, puasa 6. Jangan tak buat tu, sebab kita baru lulus 30 hari, takkan tak boleh buat 6 hari.
Itu bulan Syawal. Mungkin boleh tambah dengan 6 hari itu dengan sunat-sunat yang lain, Isnin, Khamis dan hari-hari putih. Okeylah, kalau dapat 6 hari pun jadi. Bulan berikutnya kita kena maintain lagi Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Itulah baru bermakna kita lulus dalam ujian, dapat sijil Ramadan. Kita beramal. Tadi kita baca Quran, kalau dalam bulan Ramadan 1 hari 1 juzuk, maka tidak Ramadan pun 1 juzuk juga. Bagus betul. Dan kita bertadabbur dengan ayat-ayat yang kita baca itu, ambil pengajaran, ambil ibrah. Kalau nak baca tafsir, pilih sajalah buku-buku tafsir yang banyak tu kita baca sajalah. Tafsir ayat ini, surah ini, kenapa, mengapa, apa maksud dia, apa pengajaran dia. Tafsir-tafsir itu boleh dibaca saja dengan buku-buku tafsir yang banyak. Pilih saja salah satu. Yang pandai bahasa Arab boleh baca bahasa Arab, yang pandai bahasa Inggeris baca bahasa Inggeris, yang pandai bahasa Melayu bacalah bahasa Melayu. Ada macam-macam edisi tafsir, baca supaya kita faham tuntutan ayat, pengajaran ayat Quran yang kita baca, khususnya yang kita baca ketika kita solat, ayat-ayat lazim dan juga ayat wajib surah Fatihah itu, ya. Jalan lurus yang kita duk baca hari-hari 17 kali itu, ihdinas siratal mustaqim itu dah jumpa ke belum? Kalau kita masih duk iya lagi, tak tentu lagi. Jalan lurus kita minta 17 kali satu hari, ya. Ihdinas siratal mustaqim, takkan tak jumpa, ya, iaitu syariat Allah Taala, yang haram, yang halal, yang harus, yang makruh, ya, semua itu dah ditentukan oleh ulama-ulama berdasarkan kepada panduan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk kita hidup berkasih sayang, kita sabar, kita qanaah, kita redha dengan apa yang berlaku dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya, tidak perlu kita mengungkit-ungkit kalau begitu, kalau begini, tak ada. Ya, nak berkalau tu sebelum jadi apa-apa. Setelah jadi apa-apa tidak ada kalau lagi. Yang ada ialah kita post mortem. Kenapa? Oh, ini kesilapan saya 1 2 3. Oh, ini kesalahan saya 1 2 3. Bulan Ramadan ini minta ampun banyak-banyak, beristighfar, ya. Bangun pagi-pagi nanti kita nak bersahur, jangan lupa kita solat tahajud 2 rakaat. Tadi kita dah sembahyang witir lah, jangan lebih fikir witir lagi, kita buat solat-solat yang lain, ya. Macam-macam sunat lagi boleh buat, dan baca Quran boleh dimulakan, ya. Nanti balik sebelum tidur boleh mula, dah bangun malam. Dan sunnah ditakhirkan sahur itu. Sunnah maknanya dapat satu pahala lagi. Kita melambatkan sahur. Jangan tak bersahur langsung, kerana itu kita mengurangkan berkat. Sesungguhnya pada sahur itu ada berkat. Jadi kita kena amalkan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun makan dengan sebiji kurma, segelas air mati, atau sebotol air mineral, bersahur supaya kita ada kekuatan, ada kesungguhan, ada kerajinan untuk kita beramal, kerana kita telah pun berazam untuk berpuasa pada waktu yang ditetapkan, yakni beberapa minit sebelum waktu subuh. Ya, jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita terus istiqamah dengan sunnah-sunnah dan sunat pada bulan Ramadan. Yang saya katakan tadi, sembahyang jemaah jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, beristighfar jangan tinggal. Kita mohon ampun sebanyak-banyak kerana kita manusia, walaupun di bulan Ramadan, tetapi tangan kita, saya kata tadi, jari-jari kita, mulut tak bercakap, tapi tangan kita berganti bercakap, menulis maklumat-maklumat dalam media sosial, dalam kumpulan aplikasi WhatsApp, aplikasi Instagram, aplikasi TikTok, aplikasi Facebook, macam-macam, tuan-tuan. Dunia moden, teknologi yang sepatutnya membuat kebaikan, digunakan untuk kebaikan, tetapi sekarang ini menjadi wahana ataupun laluan kepada menyebarkan keburukan dan fitnah dan cerita-cerita bohong, cerita yang tidak betul, kemudian mudah dipercayai dan seterusnya disebar luas oleh mereka-mereka yang pun sama juga tak bertabayun, tidak menyiasat, tidak mengesahkan apakah itu maklumat yang patut kita sampaikan kepada orang lain. Sepatutnya kita bertanya kepada penyampai, kamu dapat maklumat daripada siapa? Siapa sumber asalnya?
ini cerita ni macam tak betul. Jadi kita tegur, kita berperanan untuk menggunakan ruang-ruang itu, peluang-peluang itu untuk menjadi orang baik, ya. Jadi hadirin sekalian, banyakkan berdoa di bulan Ramadan, kerana Allah Ta'ala malam-malam Allah Ta'ala menurunkan dirinya mencari hamba-hambanya yang beramal di waktu malam. Jadi siapa yang berdoa, Allah akan tunaikan. Siapa yang meminta, Allah akan beri. Siapa yang mohon ampun, Allah akan ampunkan. Itu maksud hadis, ya. Daripada juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. Jadi tuan-tuan, sebelum nak bangun sahur, kita bangun lebih awal sikit. Lakukan ibadat-ibadat yang sesuai dengan waktu yang sesuai. Kalau di bulan tak puasa kita tak bangun, bulan puasa kena bangunlah. Tidur awal sikit. Nanti balik ni dah pukul 10 minit. Balik kita makan morai sikit. Balik itu tidur cepat sikit. Dengan niat nak bangun awal. Kurang punya bangun pukul 5 pagi lah. Paling lekeh lah. Checklist. Paling lekeh pukul 5. Kalau dapat 4.30, kalau dapat lagi awal lagi pulang. Itu adalah hak manusia. Sebab dalam Islam ni dia senang, ya. Kita buat banyak dapat banyak, buat sikit dapat sikit, ya. Jangan tak buat langsung. Ramadan lah aku beli apa kan. Jangan cakap macam tu, rugi kita. Kita telah pun berdoa. Ada kisah lain tuan-tuan, sahabat berdoa dengan Ramadan ni nak tunggu daripada 6 bulan sebelum tu. Sahabat-sahabat Rasulullah 6 bulan sebelum Ramadan tu duduk tunggu bila lah Ramadan. Dia tahu jadualnya lepas bulan ni, tapi semangat tu nak dapatkan bulan yang penuh dengan segala keberkatan. Kita sekarang fasa kedua. Fasa pertama 10, fasa kedua 10. Ni dah masuk 4 malam. Mula-mula rahmah, kan. Ni berkat keampunan. Nanti dapat keampunan, bebas daripada api neraka. Jadi fasa kedua masuk malam ke-15. Jadi mudah-mudahan, ya, kita nak dapatkan segala kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Dan dengan lulusnya ujian-ujian Ramadan itu, kita nak sambung selepas Ramadan. Kita menjadi orang baik sekarang. Sekarang pantang ada sumber orang minta derma, kita bagi. Bagus, betul. Itu adalah sunnah Rasul. Rasul SAW kalau bulan Ramadan dia bagi sedekah, bagi bantuan ni macam angin yang lalu. Bagi satu lepas satu lepas satu. Kita pun begitulah, ya. Ya, pusat tahfiz minta dia bagi, nak buat surau baru kita bagi, nak tajam makanan berbuka bagi. Lepas Ramadan kita kena terus amalkan sifat-sifat itu. Itulah dikatakan madrasah. Setelah kita lakukan di bulan yang ada ini, kita sambung di bulan-bulan berikutnya sebagai amalan, dan jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Jadi segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita teruskan setelah Ramadan. Betul Yusuf Al-Qarib saya ulang balik. Dia kata kita jangan menjadi semata-mata hamba Ramadan, kita kena jadi hamba Allah SWT, yang mana di bulan Ramadan itu sebagai proses mengulang balik, memperkuatkan balik, recharge kita punya kelemahan-kelemahan. Kita segar, kita kuat, kita sambung di bulan-bulan berikutnya. Untuk 11 bulan yang lain kita beramal dengan segala yang telah kita buat. Sama saja niat kita ikhlas pada Allah Ta'ala untuk mendapatkan balasan-balasan yang ditentukan. Akhirnya kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi kita juga kena baca doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang maksud dia, ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun dan Engkau suka memaafkan, maka ampunilah aku, ampunilah kami, ampunilah kita semua. Jangan lupa ayat-ayat dan doa yang seperti ini yang diajar oleh Rasulullah SAW, kita amalkan. Tak boleh bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Kerana Allah mengetahui apa saja bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana Allah sifatnya maha kuasa, maha bijaksana, maha mendengar, maha mengetahui, maha dalam segalanya. Dengan 90 sifat asma'ul husna itu
Allah mengetahui. Nak cakap Jawa pun boleh, nak cakap Banjar pun boleh, nak cakap Inggeris pun boleh. Bergantunglah kepada kita. Kita nak minta apa, Allah akan dengar, Allah faham, Allah akan tunaikan. Seperti mana dikatakan tadi, apabila hamba-hambanya memohon, hamba-hambanya meminta, hamba-hambanya minta ampun. Maka tuan-tuan, janganlah kita lepaskan peluang-peluang ini. Jangan kita rugikan masa-masa kita yang berbaki ini, yang tak tahu berapa lama lagi. 2 hari lepas saya dengar satu maklumat, kawan-kawan pergi kubur 21, sekali mayat masuk 4 sekali masuk. Ya, kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tiap-tiap lepas waktu solat akan ada pengumuman, akan ada pengumuman solat jenazah. Ya, artinya tiap-tiap waktu ada orang mati. Kalau di Mekah, di Madinah. Jadi kita tumpang solat lah. Kalau yang mana pergi umrah dengan pergi haji tu kan, kita dapatlah pahala, ya, solat jemaah satu bukit, satu. Kalau boleh pergi kubur, tapi tak boleh lah sebab sana kubur ni jauh kan. Jadi kita sini kalau dapat pergi kubur ikut, dapat 2 pahala. Jadi tuan-tuan, Islam itu sangat orang kata sangat mudah, sangat belas kasihan, sangat rahmah, sangat menyantuni. Dan kita gunakanlah peluang-peluang ini untuk menjadi umat, ya, yang baik. Kita lakukan, kita amalkan ayat yang kita sering baca dalam surah Al-Balad, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ya, kita mengerjakan amal-amal itu, ya, menjadikan dari kita orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar dan berpesan-pesan dengan kasih sayang. Itulah kerahmatan umat Islam. Dia kerjanya mengharapkan orang semua dapat masuk syurga. Itulah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu Rasulullah SAW sentiasa menunjukkan contoh-contoh kasih sayang. Ya, orang minta bantuan dia bagi, minta nasihat dia bagi, minta pertolongan dia bagi, ya, minta apa saja seboleh-bolehnya dia akan bagi. Ya, sehingga satu ketika baginda akan meminjam daripada sahabat untuk menunaikan hajat orang lain. Bayangkan, kita tak mungkin buat macam tu, tapi tak apa, kita buat apa yang ada. Jangan tak buat langsung. Kita jadi orang baik, kerana Islam itu rahmah, rahmatan lil alamin, yang boleh menjadikan semua makhluk-makhluk yang ada ini mendapat keberkatan. Itulah tazkiyah, ya, orang kata memperbaiki diri kita, nafsu kita. Yang kita katakan tadi, kita bermujahadah untuk melawan dan berhempas pulas untuk memenangkan diri kita, mengalahkan nafsu kita. Nafsu itu dia akan tewas, tapi dia akan bangun balik, dia akan goda balik, dia akan bisik balik dengan kita, Syekh, orang ni yang termenang, hantar jaga, besok anak akan pujuk kita. Jadi kita katakan, insya-Allah kita akan berlawan seperti mana Nabi Yusuf berlawan dengan godaan perempuan apa tu, Al-Aziz tu, yang menggoda dia. Saya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi mudah-mudahan kita nak jadi orang yang seperti itu, dan mudah-mudahan madrasah Ramadan yang kita lalui berjaya membina dan memperkukuhkan kekuatan kita untuk beramal, seterusnya mendapat husnul khatimah, ya, suasana terakhir untuk kita tinggalkan dunia ini yang kita tidak tahu bila. Jadi jangan lupa, kita kata tadi, solat sunat jangan tak buat langsung, qabliyah ba'diyah, itu senarai semak, ya. Sunat sebelum, selepas, sunat duha di waktu siang, buatlah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, bergantung kepada kesanggupan kita. Jadi sedekah dan infak diteruskan. Dan akhir sekali, saya pun akhir dengan kuliah, akhir sekali bila 30 Ramadan atau 29 Ramadan, malam raya, jangan lupa malam raya tersebut teruskan amal. Kita silap banyak malam raya, kita pun raya terus habis bagus. Malam kita dapat sertifikat Ramadan, malam raya tu kita habis, hancur habis, dengan bunga api dah, dengan ketupat dah, dengan rendang dia. Itu kerja-kerja yang menyebabkan kita jadi ghaflah, tuan. Ya, malam tu langsung tak bangun dah untuk buat qiyamul lail. Sedangkan malam raya itu lagi lah Allah Ta'ala menunggu juga. Sama aja, Allah Ta'ala turun lagi
kita pun dah rehat habis dah. Allah Ta'ala tulis habis. Tergoda semua kita. Tewas dengan nafsu kita. Baru selesai Ramadan yang ke-30. Ibarat orang pergi Mekah lah tuan. Balik Mekah, pergi kat lapangan terbang Jeddah je, habis semua lah. Tewas. Haji Mabrur ke, Haji Malboro ke, kita tak tahu. Jadi, begitulah kita. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan kita ingat, saya ingatkan diri saya, kita ingat semua, kita berhadapan dengan satu lagi alam transit, alam baqa 21, alam kubur, alam mahsyar yang tak tahu berapa lama lagi. Tuan-tuan ingat balik daripada Nabi Adam dan manusia pertama meninggal dunia sampai sekarang berbilion-bilion orang tu nak tunggu mahsyar. Dan mahsyar itu satu perhimpunan yang amat menakutkan, bergantung kepada amal-amal kita. Jadi kita jangan mencari pasal, jangan buat pasal, ya. Jadi sediakan diri kita untuk berhadapan dengan mahsyar yang hakimnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kau tim lah, salah. Jadi tunggu sajalah. Jadi saudara sekalian, yang baik itu dari Allah, yang lemah itu kekurangan saya, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar Ramadan yang terbaik. Andainya terakhir, apa boleh buat? Kan? Terimalah hakikat. Ya. Yang tak terakhir, kita doa lagi supaya jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Tapi janganlah seperti sebelumnya, dapat Ramadan kita pun doai juga. Tak ada. Jadi jangan. Gunakan lagi 15 malam yang ada ni untuk kita pulihkan balik. Kita cuba pertahan amal-amal kita itu, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.